إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, wahai kawan-kawan dan kaum muslimin semua, hari ini adalah hari yang ke-15 bulan Ramadan. Maknanya kita telah kita telah jalan setengah bulan Ramadan yang telah lepas. Adakah bagi kita masing-masing kena tanya kena tanya bahawasanya adakah kita gunakan masa ataupun peluang Ramadan kita tu bagaimana? Di dalam kebaikan yang sangat banyak ke ataupun super di antara Ramadan ataupun tak Ramadan amalan kita super. Begitu ataupun tidak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Surah wal asr. Sesungguhnya wal asr demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Manusia semua tu panggil ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในหนทางที่ขาดทุนครับอิลลัลลซีนอามานูmereka orang yang beriman wa amilus salihat. Ini wa amilus salihat iaitu orang yang beramal saleh. Ramadan peluang bagi orang yang beriman untuk nak buat amal saleh. Adakah kita tunaikan perkara-perkara ini? Illal ladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq. Dan orang yang tak rugi lagi, orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, wa tawasaw bil haqq, orang yang berpesan gi mari di antara kita dengan kawan kita tu pesan gi mari tentang kebenaran. Royak kau orang tentang kebenaran Ramadan lagu ni. Begitu juga watawasaw bis sabr, dan orang pesan-pesan untuk supaya sabar. Sabar di atas dunia, sabar di atas ibadat. Itu adalah golongan orang yang tak rugi. Maka alhamdulillah pada petang ni marilah kita dengar. Kalau kita orang panggil tak ada program lagi di dalam hari kita tu, cuang Ramadan ni, maka marilah ustaz nak suruh kepada kita apakah yang patut kita buat dan apakah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in, ulama dan lain-lainnya orang Islam yang dinamakan orang soleh buat pada hari biasa bukan Ramadan, dan lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan kau tu lagilah kena buat macam ni tu. Sebab apa tu? Sebab pahalanya lebih kuat, lebih sontau, luar tawi kunjing nak pada bulan Ramadan ini, iaitu amalan hari-harinya. Begitu juga hak Ustaz Nawi hari ini insya-Allah Subhanahu wa taala ialah satu orang panggil khasana ทางที่ดีที่สุดเพื่อเรานี่จะได้ใช้เวลาของเราให้คุ้มที่สุดโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนนี้นะครับถ้าข้อเสนอนี้ท่านอาจจะคิดว่าหนักก็ขอให้เลือกทำส่วนใดส่วนหนึ่งที่เรามีความสามารถแต่ส่วนคนที่อีมานแข็งอีมานเพิ่มขึ้นแล้วก็ตั้งใจมั่นจริงๆก็สามารถทำได้อินชาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเนื่องจากอิบาดัตในเดือนรอมฎอนเนี่ยเนื่องจากในเดือนรอมฎอนนะครับ kita ni kena kuatkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala kena banyak. Dan begitu juga naf'at kita
kita kalau boleh biasa tak biasa wi naf'at kepada orang, maka carilah kita naf'at kita wi kepada orang. Naf'at ni banyak guna. Orang hak lapis ustaz-ustaz boleh naf'at di segi ilmu. Orang hak kaya-kaya boleh naf'at di segi harta wi kepada orang miskin, pakai miskin tu. Orang hak rai kuat, tak ada harta, tak ada ilmu pun naf'at. Tolong-tolong gi orang akik ide, akik po wi kat orang makan, orang po tu masing-masing. Cuma kita tu hai payahอะไรบ้างกับสังคมเราก็ต้องกลับย้อนไปที่ตัวเราหรือว่าเราแค่อยู่ไปวันๆไม่ทำอะไรประโยชน์ต่อสังคมอะไรเลยอันนั้นก็ไม่ถือว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ดีนะครับUstaz membawa kalimah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ma nadimtu ala syai nadmi ala yawmin gharibatis syams naqasa fihi ajli walam yazdad fihi al-amali. Ibnu Mas'ud satu seorang sahabat Ibnu Mas'ud satu seorang sahabat yang mulia dan masyhur. Ibnu Mas'ud telah kata, saya ni tak telah sesar di atas sesuatu selain daripada sesar di atas satu hari yang matahari jatuh tu, umur saya tu kurang dah. Apabila matahari jatuh makna kata masuk hari lain dah lah. Umur pun kurang tapi amalan tu tak tambah. Ibnu Mas'ud padahal ya sahabat dah. Ya sahabat tu bahasa juga lagu tu. Orang yang satu hari tu umur kurang tapi amalan tak tambah tu nakid. Nakidคนfikir kata rugiก็tak rugi แน่นอนอยู่แล้วถ้าคนเป็นแบบนี้น่าจะขาดทุนนะครับ amalan kita tu kalau tak sewi tambah pun duk hak sepa semangat tak apa dah. Jangan biar di kurang sebab apabila amalan kita kurang Allah Subhanahu Wa Taala akan koh wak jadi kurang semua. Orang hak jauh daripada Islam sejakah patu yo khoja Allah Taala kohawi jauh 2 jakoh 3 jakoh sehingga yo tu tak kena Islam. Jangan jadi lagu itulah nauzubillahi min dzalik. Qala Imam An-Nakhai, Imam Nakhai satu imam, dia ayat tentang hari hak yo dalam Ramadan, dia kata saumun yauman min Ramadan, siapa yang puasa satu hari daripada bulan Ramadan afdan daripada 1000 hari. Siapa yang tasbih wa tasbihatun fihi afdan min 1000 tasbihah. Dan siapa yang tasbih ni iaitu subhanallah zikirlah mudah-mudahan kata dah. Afdan daripada 1000 tasbihah. Kita zikir pada bulan Ramadan atau hari Ramadan tu dan kita zikir pada hari Ramadan tu lebih afdan 1000 ganda lah nona kata. Wa rakaatan dan kita semaya satu rakaat lebih afdan daripada 1000 rakaat pada hari lain iaitu bukanlah daripada bulan Ramadan. Itu adalah perkataan ulama. Kita boleh rajaklah kitab Lataif Al-Ma'arif. Bukanlah hadis tu. Ustaz ayat kata ulama. Maka didapati bahawasanya satu hari pada bulan Ramadan itu lebih mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebanyak-banyak taat dan begitu sebagai-bagai ibadat. Tuhelutkan namlah bulan Ramadan ni puasa tu boleh pahala syukur dah. Semaya ni hak maya pahala biasa tu jadi naik ganda-ganda. Siapa yang semaya, orang panggil siapa yang semaya sunat, pahala dia sepa fardu. Siapa yang semaya fardu, pahala dia lebih pada tu lagi. 70 kali ganda ataupun berganda-ganda lah pada bulan Ramadan. Allahu Akbar. Apabila orang wipro macam ni dah, bagaimana kita tak sih ataupun hati kita tu orang panggil ada kuluk. Bahasa itu. Kena rajaklah, kena rajak kepada diri kita masing-masing. Kalau kita dengar perkara macam-macam ni dah, ustaz pun royak berapa orang. Kalau kira puluh-puluh orang ustaz dah royak gimana, tapi kita tu duk rasa kata dak rasa gemar apa nak buat ibadat, itu kena rajuk kepada hati kita, kena rajuk kepada iman kita bahwasanya
peketik dak imi kita. Biasanya kalau orang luk raka ni, orang pakai nak pergi belakang, nak beli, nak apa, nak tu, nak ni. Dah. Tetapi orang hak tak segi tu makna kata orang dak peketik tu. Tu begitu juga cuang hak Allah Subhanahu Wa Taala luk raka, maka hendaklah kita tu wak tam tu apen peketik. Nah, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yawm min Ramadan fatahahu wa nasarahu wa nuruhu wa barakatuhu wa hadah. Dan insya-Allah kita masukkanlah dalam bernamij kita ataupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari-hari ya dah. Maka ustaz nak mulakan bernamij yang ustaz nak senda kepada kita, insya-Allah kita ada kuasa tara mana tu buatlah. Dah insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dimulakan lepas pada makan sahur kita sekecek lagi lah. Kita make di orang be. Apabila orang be Allah akbar be subuh lah. Be subuh tu makna kata kita kena puasa dah. Maka bagi siapa yang niat puasa dah, okeylah niat puasa apa siap, insya-Allah cedek siap pergi di masjid pada awal-awal lah. Pergi masjid, maka hendaklah kita mat sembahyangkan sunat fajar. Ustaz rakyat ada hari tu dah. Sunat fajar tu kelebihan ya supaya witir lah. Ada rakyat hari witir, ustaz rakyat sikit hal sunat fajar tadi tu dah. Maka kita nak tatbik dah. Ni kita nak tatbik. Tatbik macam mana tu? Apabila kita pergi masjid ataupun sunat-sunat ni maya rumah lah lebih afdal. Tapi kalau kita takut tak ada, kita semaya masjid tak apa. Kita orang panggil semaya masjid, semaya sunat 2 rakaat sebelum subuh. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha, rawahul Muslim. 2 rakaat fajar itu ataupun 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan bagi dalamnya. Sunat ini tak kira lelaki perempuan boleh buat belaka. Jangan kata sunat-sunat maya lelaki saja sebab lelaki kena pergi masjid. Tak. Perempuan maya rumah tak ada apa ni. Pahala supaya lelaki dengan perempuan. Islam tak ada bank lah di sini dah. Pahala kalau lelaki pahala banyak apa? Tak boleh. Tak lagi dah. Dan hendaklah kita awal-awal pergi masjid pergi awal-awal sikit dah. Untuk nak pergi semaya. Sebab apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, walau ya'lamuna walau orang Islam ataupun orang mukmin bertahu ma fil utbah was sabah la atauhuma walau habwan. Muttafaqun alaih. Nabi kata kalau orang Islam ataupun orang beriman tu tahu tentang apa yang ada, iaitu kelebihan lah. Ma fil utbah ma fil atamah sembahyang. Atamah mana kata qamud. Sembahyang tengah malam, iaitu sembahyang isya lah. Semaya isya wasubhi dan semaya subuh. La atauhuma. Dia saning orang yang tahu tadi tu walau habwan akan mari walaupun kena ngakak. Mana kata kalau sakit pun usaha gak nak giwi boleh. Kalau dia tahu ni. Tapi banyak ke hak setengah tahu tapi wak tak tahu. Tapi hak setengah tu tak tahu sungguh. Nak ayat sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis sahih dah. Nak ayat kata kelebihan sembahyang isya dan sembahyang subuh kalau kita pergi awal-awal tu ada kelebihan yang sangat banyak sekali dah. Lepas pada kita sembahyang subuh siap dah. Kalau ada kuliah subuh kita duduklah dengar sikit dah. Dan kalau lepas pada tu hendaklah kita menggunakan masa kita lepas subuh tu dengan doa dan zikir dan baca Quran. Kalau tak semaya lagi, ni kalau panggil duduk di antara kalau kita ni kita pergi baru dah tak semaya lagi Ustaz ada sikit. Tengah-tengah di antara kita pergi masjid tu, antara bel dan qomak tu hendaklah kita tu doa-doa kepada Allah, zikir-zikir, baca Quran sehingga orang qomak semaya. Sebab apa tu? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a la tarad bainal adzan wal iqamah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, doa ikutlah kita nak doa apa tu? La turad.
tidak ditolak. Di antara azan, di antara bel dan iqamah. Mana kata kita doa cuang tu. Cuang tu kalau kita doa tu, insya-Allah Subhanahu Wa Taala Allah akan timur semua doa kita. Cara timur tu Ustaz ayat dah 3 cara tu. Insya-Allah. Lepas pada tu kita duduk lepas maya posiak tu. Ni lepas maya lah sebab iqamat dah, maya dah dah. Lepas maya tu hendaklah kita duduk dalam masjid. Kalau ada kuliah subuh ayat ni lah, ada kuliah subuh sikit-sikit, ada nasihat sikit-sikit, maka kita duduk dengan sultan. Dan begitu juga lepas pada tu hendaklah kita duduk zikir dalam masjid dan baca azkar kalau boleh lah. Jangan kalau tak ada mana dah. Sebab tu adalah sunnah tu, tak keluar daripada masjid tu. Dengar sikit hadis Ustaz bagi dah. Baca azkar sehingga kita duduk dalam masjid tu sehingga naik matahari tu. Naik matahari. Sebab apa tu? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi Muhammad apabila ia semaya fajar sudah, dia duduk dalam majlisnya sehingga naik matahari. Rawahul Muslim. Hadis tu hadis Muslim dah. Ustaz baca makna hala kepada kita. Sunnah Nabi bahwasanya lepas subuh tu kita jangan gaduh kelik. Ngantuk tu sabar sikit. Bahasa dia dah. Tapi sunnah Nabi tu Nabi duduk sehingga naik matahari. Naik matahari. Lepas pada naik matahari, insya-Allah Subhanahu Wa Taala Imam Nawawi kata, Imam Nawawi satu adalah Imam Syafi'i dah. Maka Imam Nawawi kata, a'lam anna ashraful awqat az-zikr fi an-nahar az-zikr ba'da salatus subh. Imam Nawawi kata, tahukanlah kamu semua sebaik-baik waktu nak zikir daripada siang hari iaitu zikir lepas maya subuh. Bolehlah kita tengok dalam kitab Azkar An-Nawawi dah. Azkar Nawawi. Dan perkara hak Ustaz ayat tadi tu adalah perbuatan kaum salaf kita. Orang hak dulu, sahabat, tabi'in, ulama, semua tu pakat buat baik ni berlaku. Orang yang jaya-jaya di segi ibadat pakat buat macam ni berlaku. Jangan gaduh. Kita nak kelik lepas subuh tu, kalau boleh duduk sabar suta sehingga siapa naik fajar naik matahari tu, boleh tu, itu adalah sunnah yang sangat besar lah. Tu. Lepas tu lepas pada naik fajar apa siap dah. Semaya 2 rakaat. Semaya 2 rakaat. 2 rakaat duha dah dah. Salat rakaatain. Maka sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang semaya baca Arab sikit dah. Man sallal fajr fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullah hatta yatla' asy-syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka'ajri hujjah wa umrah tammah rawahu at-Tirmidzi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang semaya subuh atau fajar dengan jemaah, kemudian dia duduk di masjid lepas ada semaya, yadhkurullah, berzikir azkar, baca azkar sehingga naik matahari, kemudian dia semaya 2 rakaat, pahala, maka orang buat macam tu, pahala kanat lahu, maka baginya tu ka ajrul hujjah, seperti pahalanya seperti pahala yang pergi buat haji. Wa umrah tamah, pahala cukup. Kalau kita pergi buat haji kena pakai duit banyak, banyak, setengah orang tak puasa, bagi siapa yang tak puasa, maka kita buat macam itu tu adalah pahala kita supaya kita pergi buat haji dah. Haji ni Nabi royak lalu dah tamah 3 kali Nabi royak, sempurna. Kalau orang pergi haji, sungguh pergi buat haji ratus-ratus ribu tu, pakai duit guna tu tak tahu lagi kata dia nak sempurna haji ya. Tapi hak ni kalau orang duduk macam ni tiap-tiap hari, maka pahala haji tu boleh. Bukanlah makna kata dia boleh pergi buat haji dah, tak boleh. Tapi pahala ialah pahala tamah, makna kata sempurna pahala ya kalau dia buat macam ni, sempurna pahala haji ya. Tu. Itu adalah kelebihan kebanyakan orang tak apa nak
Itu mana dah, insya-Allah apabila kita dengar benda-benda baik ni, insya-Allah kita nak ubah pergi kepada kebaikan dah. Lepas ada tu summa doa bi ayyubarakallahu fi yaumik. Maka kita hendaklah kita doa supaya hari kita tu berkat, dan kita kena niat dalam hati kita bahawasanya hari ini ni kita nak buat kebaikan. Tu lepas maya duha apa siap, kita kena niat tang caiman kata hari ni insya-Allah kena buat baik. Nak wisapa sehari lu. Ini boleh puasa, boleh terbiah kita dah, boleh nak buat kebaikan, pahala pun boleh banyak. Apa lagi nak buat kita tak niat macam tu. Dah. Tu. Lepas ada tu insya-Allah Subhanahu Wa Taala ni kita klik rumah bolehlah kita nak tidur sikit, mek tak pahala sebab kita bangun sahur tu semalam. Dah. Tapi tak pahala pun masya-Allah. Ibadat yang tidur boleh pahala iaitu puasa. Tak ada dah ibadat lain yang tidur dak buat apa, duk dia saja-saja tidur di rumah tu boleh pahala iaitu ibadat puasa. Tetapi nak boleh ibadat tu kita kena jagalah, bukanlah tidur sehari sampai asar tu baru bangun. Allah makan kau panggil. Zuhur pun tak semaya. Tak bangun asar. Asar pun kakak nak ngorek dah. Tu dia. Tidur tak kena tu macam tu. Qala al-Mu'az, iaitu Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, inni la ahtasibu fi naumati kama ahtasibu fi qawmati. Saya tu kira, mana kata wang tiจะได้ผลตอบแทนจาก Allah Subhanahu Wa Taala di dalam tidur saya tu seperti saya bangun. Saya tu wang, kalau ia bangun nak jadi ibadat, bangun ia jadi ibadat, maka tidur ia pun ia harap-harap kata jadi ibadat juga pada bulan puasa ni. Masya-Allah, sahabat yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas pada kita tidur sutalah dalam sejak. Kalau kita klik dalam pukul 7 tu, tidur dalam pukul 8 tu, masuk kerja dah tu. Jangan tidur sampai ke makan masuk kerja. Semua ni kena kerja. Kalau tak kerja tak ada duit nak beli sahur, tak ada duit nak beli buka puasa tu. Jangan gaduh. Maka hendaklah kita tu pergi kerja. Bagi orang yang ada kerja. Tapi bagi orang yang ngaji, hendaklah ia pergi ngaji. Nak seksa, nak kian tu, hak puasa-puasa tu, pergi ngaji seperti biasa. Sebab Nabi Muhammad SAW berkata, ma akala ahada ta'aman qad khairan min ay ya'kula min amali yadihi, wa inna nabiyullah Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi, rawahul Bukhari. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, tak ada seseorang itu makan perkara yang baik, makan satu makan ni yang perkara yang baik daripada ia makan dengan pekerjaan dengan tangan ia sendiri. Makna apa tu? Nak kata dia tu tak minta orang. Dia kena kerja, cari makan, cari rezeki dengan sendiri dia sendiri. Hak tu yang kerja lebih baik-baik, hak bagi umat Islam ajar. Dan Nabi kata, Nabi Daud, Nabi radak Nabi sendiri tu. Kana ya'kulu min amali yadihi. Nabi Daud tak minta hak orang. Dia makan, dia ambil duit dia tu, dia ambil hak dia kerja. Kerja apa Nabi Daud? Kerja Nabi Daud tu kerja buat besi. Tu hewi kok dia pandai buat besi hak kerah jadi lembut molek. Tu kerja Nabi Daud. Nabi Daud ni piye ni? Nabi Daud ni ayah kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tu piye tu? Raja. Raja besar tu. Raja saja bukanlah tu. Raja hak besar di atas raja atas dunia tu, Raja Sulaiman dia ada amnat. Amnat apa tu? Amnat sang siapa kok jin tu kena turut dia. Binatang tu dia pandai sang boleh. Tu. Dan bari hal lain lagi tu hewi untuk dia seorang. Di segi raja tu untuk dia seorang. Di segi Comi ni Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tak boleh perak dah Comi. Tak kira dah. Setengah lama kata Nabi Muhammad Comi. Tu saya kira naik atau dah ledang di segi Nabi ke. Tak Nabi Muhammad tu baik. Comi tu Nabi Yusuf. Raja hak kuat. Hak tu hewi sungguh tu Nabi Sulaiman. Tu. Nabi Daud orang yang pandai. Besi tu tak boleh. Duk tangi bila dia lembut lalu dah. Tu. Tapi lagu tu pun dia pandai tak mana pun dia kerja. Tu. Janganlah kita kata tak orok ni bulan Ramadan ni tak saya kerja sebulan.
Apa nak makan apa? Dah. Tu. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqal yantamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Ini bagi pelajar, sesiapa yang jalan satu jalan ni untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya satu jalan untuk pergi kepada syurga. Orang cari ilmu terhawi syurga. Orang kerja tu terhawi rezeki kalau dia kerja dengan sendirinya. Dan tengah-tengah kerja tu, tengah-tengah kerja, tengah ngaji, kalau luar sikit tu, hendaklah kita berzikir. Luar-luar tu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Duk saja luka tak mari tu, boleh dah. Subhanallah, subhanallah. Ataupun kalau tak ada mari lagi, baca Quran. Baca Quran. Dah. Begitu juga kalau kita ada peluang, orang mari minta khairat, minta sedekah, wi dah sikit sebanyak. Wi sikit sebanyak tak apa dah. Tu. Begitu juga dan selepas zuhur, maka dah duduk sehari kita tu sehingga zuhur. Apabila zuhur kita nak buat macam mana tu? Zuhur sudah tu, semaya zuhur Jumaat sepanjang hari saat ni lah. Pergi awal-awal. Sebab Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW ajar banyak-banyak daripada hidayah. Dan setengah daripada hidayah itu ialah sembahyang dalam masjid. Yang dengar bel. Kita masjid mana, kita pergi masjid itulah. Situ adalah pada hidayah Nabi Muhammad SAW ajar Ibnu Mas'ud. Maka lepas zuhur tu, bagi orang Arab tu, dia nak qailulah. Bagi nak tidur. Tapi memang kita kalau tak biasa, orang duduk negeri Arab, dia kena tidur yang ngatuk. Dia biasa waktu seumur dah. Tapi kalau rumah kita tu, kalau tak biasa pun, nak tak pala pun, jadi hak tak biasa tu, tak biasa. Tapi hak biasa tu, insyaAllah boleh. Kalau dia nak tak pala tu, boleh sikit. Orang panggil qailulah. Sebab apa tu kena tak pala? Supaya tak pening sangat, biar kita tahajud malam, ataupun kita nak bangun qiyamul lail. Itu adalah bernamik kalau lepas zuhur. Sehingga asar, kalau asar, bangun asar pun supaya saat ni dah. Siapa yang dia nak maya asar tu, maya asar belum pada maya sunat sebelum asar, sebab 4 rakaat kalau nak maya sunat. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asr arba'an, rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Nabi Muhammad SAW kata, Allah akan sayang kepada sesiapa, seseorang tu apabila ia semaya sunat sebelum asar 4 rakaat. Dan setengah hadis tu, insyaAllah Ustaz nak rakyat belakang, setengah hadis kata tak ada ni. Tak ada sebut ni semaya sunat sebelum asar tu. Tak ada pola tu. Siapa yang dia nak buat. Siapa tak ada, semua tu ada hadis. Lepas tu kalau ada nasihat pula seperti mauizah, ada nasihat dengar Ustaz Sebab Nabi Muhammad SAW telah berkata, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khaira aw yu'allimhu kana lahu ka'ajril hajit taman hujjatih. Sesiapa yang pergi awal-awal kepada masjid, dia tu tak say apa meleke untuk nak ngaji kebaikan. Tu au yu'allimhu, ataupun nak pergi ngajar di masjid tadi, maka pahala baginya seperti haji juga, haji yang sempurna juga. Orang panggil tadi tu pahala haji dah. Hak ni pun pahala haji pula. Masya-Allah, Tuhan murah pada hari ni tu pada bulan Ramadan ni Tuhan murah. Itu adalah panggil bernamik kita lepas asar. Dan tambah-tambah hak lain lagi seperti kita duduk dalam masjid zikir. Bagi orang tak ada kerja apa dah, duduk zikir, baca Quran hak kita nak pergi khotel tu. Baca Quran untuk kita nak khotel tu. Kita tak apa-apa, kalau kita tak biasa kita baca sempurna. Baca azkar Nawawi kana, kalau tak ada baca panghorik tu. Takut sibuk-sibuk sikit panghorik waktu je sikit kita tel di asar ni. Begitu juga kalau kita luar, kita pandai baca surat, kita pandai baca apa tu, kita ambillah kita al-halus sikit-sikit, baca khamru pemtem. Kalau kita tak ada surat, kita baca lenik boleh. Kalau kita tak orang tak ngaji, baca surat tak tu baik bahasa Anggeris, pada pandai bahasa Arab, pada kerti, maka kita dengarlah. Tok guru ajar le radio, tengoklah teratak cong 2 3 4 cong tu. Ataupun dengarlah siapa-siapa tali kaset, tali apa tu, tape ke ada apa tu. Orang ada le kereta boleh buka cong tayu, cong palas, cong apa tu boleh lah.
Cong ta'awun, cong apa tu boleh. Itu adalah orang ngaji. Untuk kita tu tambah ilmu dan ngaji. Ngaji ni boleh pahala juga. Tu. Begitu juga. Kalau kita ada keluarga, kita pergi tengok keluarga. Ada apa nak makan. Itu masuk boleh pahala juga tu. Nak makan sahur apa, nak makan apa, buka puasa apa. Anak lagi mana klik ngaji lagi itu tu satu daripada perkara yang Tuhan suruh juga. Bukanlah kata tinggal nak ibadat duk sejid semata, tak setinggal nak giduk sehingga buka puasa anak bini duk agono tak tahu nak yang makan apa, tak kira we perut kita lepas apa dah. Perut anak bini rumah tak cara. Tak kena juga tu, bukanlah tu, bukan cara Islam, bukan macam tu dah. Begitu juga bagi orang hak ada kerongkan, orang hak ataupun tak ada kerongkan pun bolehlah ya cedek-cedek. Cedek-cedek makan ni untuk bagi orang buka puasa. Sikit tak apa dah. Jiran kita ni, manis Allah, manis sebuku. 4-5 ni kok 10 kok. Tak boleh kita nak tu. Kalau tak jiran, kepada fakir miskin, panggil dia makan nasi ataupun beras kepada dia. Itu adalah perkara yang molek sekali. Kita buat lepas asal, buat macam mana bila nak. Lebih-lebih waris kita. Gilah je lah sikit, bagi beras, bagi nasi, bagi apa lah. Kita ada tu sekadar lah. Lepas tu begitu juga kalau ada halaqah ilmi sepanjang Ustaz Rakyat ni lah, maka bolehlah kita nak dengar nak dia nak apa dah. Dan khidmat umumnya itu adalah hak lepas asal. Masa pun itu sikit lah. Apabila nak sampai maghrib, belum nak maghrib tu hendaklah kita tu belum nak maghrib sikit. Belum maghrib tu janganlah kita berbual, lebih-lebih lagi kita duduk dekat idai tu. Kadang-kadang kat idai tu sedap buah. Nak buka puasa duduk kat idai ramai-ramai tu, buah lu pang. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah buah. Sahabat bibi Nabi tu banyaklah. Boleh nak buah tu, kalau kira tu. Tapi bukan Nabi ajar baik lain. Buah sikit-sikit dia lah. Boleh puasa ni. Tu. Nabi ajar macam mana? Nabi suruh banyakkan doa. Sebelum nak orang nak obel tu, lebih lagi 5 minit sutai tu belum ada orang nak obel tu, jangan duk gadah kok je sangat. Dengar. Jangan duk gadah kok je buka dah apa? Tak buka lagi ni, buka dah apa? Anu situ bel dah, sini tak bel lagi. Tak sah. Serada. Kelih. Orang bel masjid kita kaya ada ni. Masjid kita ni orang bel situ. Buka puasa. Masjid lain tu belalah. Tu. Pajai tak supa lah tu. Jai terasak ni baik ni. Jai terasak tu baik tu. Orang kena wicang. Masuk dah. Kena dah masuk ke. Duk repek orang bel pula. Tu orang panggil bukanlah sunnah. Boleh kecek betul tu. Tapi bukanlah sunnah. Sunnah Nabi suka berdoa. Doa secara diri sendiri. Kalau kita duduk nak buka puasa dengan keluarga, doa lah dengan cara keluarga. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turad da'watuhum." Tiga kara tu hendak tolak saat ni. Tak tolak akan doa-doanya, dan satu daripadanya as-saim hatta yuftar. Orang yang puasa sehingga ia tu buka puasa. Tu akhrajahu Tirmizi. Lepas pada orang ber Allahu akbar. Tu boleh lah tu. Tu apabila situ ya senyap pula dah. Ada dah buah dah. Fah boleh mula. Hendaklah kita kalau ada rutab, makan rutab. Kalau tak ada rutab, maka makanlah fatama. Tapi jangan lupalah ni. Kita lupa banyak ke. Makan rotak, makan 2. Jangan lupa makan biar diwiti. 1 teh, ataupun 3, ataupun 5, ataupun 7. Makan biar diwiti. Lekhi. Wala rautanahan, pertama hak sunnah tu, sunnah hai pen lekhiนะครับ. Lepas tu lepas pada makan. Lepas pada makan kita baca doa, zahabaz zama'u wa batalatil uruq tal ajr. Kalau turut sirah tu kena baca hadis ni hadis hasan rawahu Abu Daud. Kalau turut sirah tu kita banyak ke orang panggil doa buka puasa. Makna kata kita kena buka dulu. Baca dulu baru buka. Tapi kalau turut sirah tu zahaba fa'il madi tu. Fa'il madi tunjuk kata lepas dah. Zahabaz zama'u. Nabi kata apa tu?
telah pergi dah akan dahaga kita.ความกระหายจากไปแล้ว kalau จากไปแล้วmakna kita kena makan dulu lah. Tu turut sirah itu. Wa batalatil uruq. Dan orang panggil sailat cumcan dah. Cumcan แล้ว kalimah แล้ว ni makna kata kena makan dulu baru dia nak cumcam. Ada kering lah. Wa thabatal ajr insya-Allah, dan tetaplah pahala. Maka kita makan dah tu, pahala kita belum masak ni tu, belum ada kita makan tu, jadi tetap kata kita boleh pahala insya-Allah. Maka doa ni adalah doa selepas daripada makan sahur. Mana kata buka puasa, makan astagfirullah. Buka puasa tu kita baca doa selepas. Kalau siapa nak baca doa tu tapi sirah tu lepaslah, dan ulama pun royak atas lepas. Begitu juga apa? Allahumma lakasumtu. Kalimah tu telah juga tu. Saya telah puasa. Mana kata sirah-sirah tu baca lepas. Kalau kita duk syak lagi pun, insya-Allah masalah apa Ustaz tengok atau hak sungguh ya belum puasa ke atau lepas puasa tu, jadi nak kaji sekali lagi. Tapi tu ulama tahu tu dia kata lepas. Sebab sirah tu lepas buka puasa dah. Begitu juga apabila sampai waktu maghrib, semaya maghrib, maka kita hadaplah semaya maghrib dengan cara jemaah di dalam masjid. Rada-rada buka puasa, buka kuat dah. Tak ada pergi masjid, maya rumah. Tu bukanlah sunnah juga tu. Jangan kuat sangat. Buka mula-mula tu kita buka sekadar watama, manis kalau nak channel sikit laksa sikit ikutlah tu lah. Tapi pergi semaya masjid. Apabila semaya masjid sudah, kalau kita nak create burn sekali lagi tak ada apalah. Hak tu duk dalam program kita agak tu. Insya-Allah dah. Maka kita pergi awal-awal sikit dan doa sepas ni lah, doa sehingga orang itu dah. Orang panggil orang semaya. Begitu juga kita duduk suta, baca azkar suta, baca doa-doa suta masjid, dan hendaklah kita tu semaya sunat 2 rakaat lepas pada maghrib. Tapi kalau kita boleh semaya rumah 2 rakaat tu lebih afdal. Tu. Lepas pada tu kalau kita buka puasa di masjid, maka hendaklah kita hipung di atas hidar. Hipung hidar biasalah. Tapi kalau kita nak buka puasa dengan keluarga kita pun tak ada apa juga. Tak ada salah juga dah. Lepas tu, maka kalau kita duduk rumah kita, maka we gemar kepada anak-anak kita, we berkos-kos sekali kalau tak buah sangat. Kalau buah, kalau ada nak makan tak boleh. Kita rayak, kalau anak-anak kita besar dah, kita rayak lah. Kena puasa dek, lagu ni, boleh kita nak terbiasa situ lah. Dan kita kena rayak sama syukur kepada Allah yang boleh kita puasa sampai hari ni, dan kita tambah takwa, kita tambah kebaikan boleh puasa ni. Dan hak penting sekali, jangankan kita makan sederhana pada dah. Makan sederhana sebab kita kena niat, kena ingat sama kata kita nak maya pula. Kalau makan kuat ngatuk mata, makan teruk sikit tu, makan teruk buat jadi kita malas nak semaya, kita malas nak ibadat. Dan begitu juga kadang-kadang tu makan ni macam tu bukanlah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan selepas makannya, maka kita cedeklah untuk nak semaya asar, maya isya, dan tarawih. Kita ambil semaya wi molek sebab ada juga ulama kata, hendaklah kita tu molek-moleknya kita ambil maya di rumah dan pergi jalan masjid. Kita boleh pahala tu kita pergi masjid tu dengan suci. Tapi kalau kita pergi masjid, pergi maya masjid pun tak ada apa, tapi kurang sikit lah, kurang afdal daripada kita tu ambil asmaya di rumah, pergi masjid dengan cara suci tu boleh pahala dah situ. Ustaz lupa ayat ni. Lupa ayat atau bagi siapa yang duduk dekat masjid tu, sunat tu ia jalan lah. Ia ambil asmaya rumah, apabila ia jalan pergi masjid, tak kena naik motor. Kalau dekat-dekat jalan 2-3 yakah tu. Sebab apa tu? Sebab Nabi Muhammad SAW kata, siapa yang ambil maya molek dan jalan dengan tak ada gaduh sangat pergi masjid tu, maka kalau ia jalan tu, bila-bila ia jalan tu dosa-dosa kecil tu jatuh dah. Tu pergi masjid. Masya Allah. Jalan ni nak masuk syurga tu banyak kalau kira dah. Tapi payah nak buat juga tu. Setel pun ramah. Setel saja tak apa. Setel dan anak-anak cucu setel tu. Luknanya ramah pada setel lagi. Tu. Oh, payah dah.
benda-benda ini. Dan apabila kita masuk Isya, maka waktu saat ni lah. Masuk Isya, semaya tarawih. Dan jangan lupa, Ustaz Faisal bersedah bahawasanya kita semaya tu, sembahyang tu, hendaklah sepenuh sembahyang kita sama imi. Jangan lupa. Kalau semaya tikmi, maya lapar rakaat, kita maya lapar rakaat, tarawih. Kalau tikmi ada witir, cuma leknya kita witir sudah sekali dengan tikmi. Kalau tikmi ada kunut sikit pun kita kunut bersama tikmi. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ma'al imam hatta yansarif kataba lahu qiyamul lailatan." Sesiapa yang bersembahyang bersama imam sehingga dia tu sudah kataba lahu qiyamul lailatan, ditulis baginya dia diri semalam tu satu malam lalu dah. Bukanlah sekadar maya esok maya tarawih dak. Satu malam kerap tu Tuhan tanah bagi dia. Penuh lalu dah nengคืน tu tem.ได้คะแนนเต็ม. Tapi kalau kita semaya puasa nak semaya dengan tu imam ni maya 4 rakaat. Klik nak maya rumah pula sore tu. Tu kurang molek tu. Tak ada tu. Kalau ku hadis ni kurang afdal lah. Macam tu. Nak semaya dengan tu imam 4 rakaat, bahasa puas tu imam. Pergi maya rumah 2 rakaat. Pada ada lupa hak maya rumah tu. Deh. Maka tak imam sudah laga mana, insya-Allah kita boleh sudah laga tu dah. Lepas ada tu boleh dah kita klik di rumah. Kalau dia dak ngatuk sangat duk royak duk kecek kira. Duk kecek kira dengan keluarga kita, kecek kira hak agama, hak Islam, apa. Dan kalau kita boleh kecek kira hak nak ziarah orang-orang kita cuang Ramadan, kalau tarak sangat, kalau orang dak kerja, pergi ziarah orang-orang dekat-dekat ni. Kalau bahasa tarak, bahasa jauh-jauh tu kita pergi hari raya lepas raya sehari dua boleh gak. Tu. Dan begitu juga sehingga kita tidur malam, sehingga kita sebelum fajar. Maka sebelum fajar kalau bagi orang tarawih dah tu nak bangun tahajud pun tak ada apa. Walaupun 2 rakaat. Kalau orang dak maya witir lagi, hendaklah ia semaya witir. Ni saat ni ustaz ni dak ayat lagi tarawih saja ya, tak ada witir dak. Kalau tak imi witir dah, kalau tak imi witir dah, kita nak semaya tahajud tu boleh kalau kita nak padu pada tak imi tu. Kita pergi buat suku. Sekadar witir lah. Tapi tarawih tu kena lapar-lapar. Kalau 20 tu 20 lalu lah. Tu. Tapi kena wipak. Maya 2 di masjid, maya rumah pula. Tu kurang molek. Tu kurang afdal lah. Benar-benar kata. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, aman huwa Allah Subhanahu wa taala kata, aman huwa qanitu ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdhurul akhirah wa yarjuna rahmatah. Siapa yang bangun malam sujud pada Allah, sajidan wa qa'iman, sujud kada sujud wa qa'iman, bangun diri, yahdhurul akhirah, takut pada akhirat, wa yarjuna rahmah, dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah maya tahajud, maya witir, sepengah ustaz ayat tu lah. Itulah ustaz ayat dah. Kelebihan tu, kelebihan semaya witir pun ustaz telah ayat dah. Dan setelah itu insya-Allah Subhanahu wa taala kita bangun sahur. Sudah tu kita bangun sahur, makan sahur. Setengah kita ni ya plek. Ada setengah kita ni plek. Tak biasa bangun sahur. Puasa semua alhamdulillah, puasa tu tak ada apa. Tapi sunnah sahur ni kurang. Tengah ayat sakit perut tu, kalau bangun sahur di perut dia gelegak tu. Dah tahu dah. Kita kena doa lah. Doa pada Allah supaya kita boleh buat ibadat sahur. Tafassahu fa innas sahur barakah. Nabi Muhammad ayat cacin kata tafassahu fa innas sahur barakah. Bangunlah makan sahur. Sesungguhnya dalam sahur tu ada keberkatan. Keberkatan ni boleh jadi tak lapar, puasa tu tak lapar, dan sehat, keberkatan di segi sehat badan. Apabila kita makan sahur ni, buat sehat badan sebab kita tengah malam guna tu. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita ajar bagi itu adalah ada hikmat. Sabarlah sikit bagi siapa yang tak biasa bangun sahur, siapa yang rasa kata tak sedap nak makan sahur ustaz maka kita sabar cut ni sikit supaya apa tu? Supaya kita nak turut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu adalah hikmat, ada hikmat baginya.
Maka sabar di atas bangun sahur. Dah. Qala Rasulullah qala daripada masa sahur tu supaya Ustaz baca ni lah. Iaitu tafassahu fa inna sahur barakah. Hadis tu hadis sahih. Dah, muttafaqun alaih. Tengah-tengah duk sahur tu bolehlah kita nak doa, kita nak istighfar sehingga tu sampai waktu fajar. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala kata wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur tu dia tu berampun. Nah, itu adalah orang yang muttaqin. Dan begitu juga Abdullah ibn Basr berkata, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katiran. Baiklah bagi siapa yang duduk orang panggil ciwit khong yo tu. Orang panggil sepenganang se pen na dah. Maka เป็นสิ่งที่ดียิ่งสำหรับคนที่มีหน้าชีวิตของเขานั้นอยู่มีการอิสติฆฟารอยู่ในหน้าชีวิตของเขานะครับคืออิสติฆฟารmah istighfaran katsiran. Orang yang istighfar banyak maka didapati kekasih Allah Subhanahu Wa Taala sangat banyak. Nah, rawahu Ibnu Majah bi isnad sahih. Isnadnya sahih dah. Maka ini adalah program-program untuk kita tu nak buat harian dah. Akhir sekali insya-Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz Nawi kha sangkit kepada kita sikit sebanyak, iaitu satu dah hasmaya sunat ni. Saat ni program pacawan kita tu. Maka hak ni kha sangkit top thai kita nak 3 perkara Ustaz Nawi, iaitu hasmaya sunat, maya sunat belum dan semaya sunat lepas. Maka saat ni seperti saat ni tu Ustaz ayat atau asar tu ya ada dah. Asar tu ya ada 4 rakaat. Maka siapa yang semaya asar 4 rakaat tu Tuhan kasih sayang kepadanya. Dah hadis ada dan hadis pun sahih juga dah. Begitu juga hadis lain lagi tu dia kata tu siapa yang sembahyang sunat sebelum zuhur 4 rakaat dan selepas zuhur tu 4 rakaat. 4 rakaat dah. Selepas zuhur tu 4 rakaat, maka Allah akan haraikan api neraka baginya. Hadis pun hadis pun kuat juga sikit-sikit dah. Maka tetapi ada satu hadis lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Ummul Mukminin Ummul Habibah Ramlah binti Abi Sufyan qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Ummu Habibah seorang bini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin muslim yusalli lillah ta'ala fi kulli yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghair faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Ummu Habibah kata, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu orang hamba muslim itu hamba Allah lah, hamba Allah seorang muslim, ia bersembahyang kerana Allah Subhanahu Wa Taala pada tiap-tiap hari itu ia semaya 12 rakaat tatawuan, maya sunat lah, semula selepas dan orang panggil sunat selepas. Begitu juga belum pada nak semaya fardu tu malaikan ghairul faridah, bukanlah semaya fardu kayak ni lah, illa banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan binakan satu rumah. Allah Subhanahu Wa Taala จะสร้างบ้านให้เรานะครับให้ผู้ที่ละหมาด12รากะอัตก่อนและหน้าละหมาดนะครับก่อนและหน้าละหมาดฟัรดูนะครับไบตันฟิลจันนะห์อัลลอฮ์จะสร้างบ้านให้เราในsyurgaในสวนสวรรค์นะครับราวาฮุลมุสลิมhadis sahih hadis Muslim dah. Dan di hadis Tirmizi tambah pula. Iaitu apa tu? Dia nak hurai kata 12 tu apa tu? Tirmizi tambah kata arba'an qabla zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Saat ni hadis Ustaz Wayak mula-mula tu 4 rakaat lepas zuhur. Tapi hadis ni 2 rakaat lepas zuhur. Kena fatim molek tu. Lepas tu 2 rakaat lepas maghrib. Makna kata asal tak ada. Asal lek lapel lek belakang tu tak ada dalam hadis ni. Tapi hadis tadi tu Ustaz Wayak tu 4 rakaat belum asal. Tu dah. Lepas tu 2 rakaat lepas Isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Maka capo-capo dalam hadis ni dia mari 12 rakaat. 12 rakaat, siapa yang semaya cukup 12 rakaat ni maka Tuhan binalah satu umur di dalam syurga insya-Allah baginya.
Maka hak 4 rakaat tadi kita nak buat macam mana tu? 4 rakaat tu, hak 2 rakaat, mana kata 12 rakaat ni, tu hewi syurga. Kalau kita kuasa, kita makna kata 12 lebih dah, tu hewi juga. Bina juga umur. Ada hadis lagi lain kata 4 rakaat kita buat tambah pada 12, tak apa juga. Insya-Allah Subhanahu Wa Taala tak apa. Bagi siapa kuasa apa tu, buatlah apa-apa pun. Tapi jangan lupa kata kita buat hak afdal. Afdal. Kalau kita nak buat 12 rakaat ni, lebih molek lah. Cukup melazimi seumur 12 rakaat ni, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, masa kurang dah ni dah. Yang kedua, hendaklah kita baca Quran. Jangan lupa Quran ni bulan Quran, dan kita buat apabila luar bila, insya-Allah Subhanahu Wa Taala masa kita kerja pun boleh baca, dan lepas maya pun kita boleh baca. Kalau moleknya kita cak program. Cak program kata kita nak hotel apa. Kalau kita tak bulan ni kita nak sekali hotel, kita cak dah kata berapa muka sehari tu. Ni 15 hari dah. Tak tahu kata kita boleh apa muka. Kalau kita orang panggil nak hotel sekali dengan Tok Imi. Baca tu Tok Imi boleh. Mana kata apa tu? Tok Imi semalam tu juh 15. Juh 15 ni kita kena wideh dengan Tok Imi. Hari kita pun kita kena baca sampai juh 15. Sama dia hotel dengan Tok Imi. Insya-Allah Subhanahu Wa Taala baik tu pun boleh. Tu masing-masing lah. Dan hak akhir sekali insya-Allah. Dan bulan akhir hendaklah kita beri infak ataupun nafkah. Kita beri infak kepada anak bini pun itu adalah satu pada amaran Allah, suruhan Allah Subhanahu Taala. Itu boleh pahala juga dah. Begitu juga kalau ada orang nak beri sedekah, kita orang susah, ada demo, demo nak beli cuk raya, cuk po, kalau kita boleh tolonglah orang tak ada sungguh tu. Begitu juga orang tak ada nak makan ataupun ada makan sikit-sikit sekadar itu tu kadang-kadang tak cukup. Bahkan kita tu orang hak duit banyak, lauk tu boleh penuh, basi, tak ada nak makan, berkala podak banyak dah lauk tak pedih. Sehingga makan sahur tu dah habis lagi, basi, ke manis basi, ke lauk basi, tahu free. Banyak dah ni. Kalau kita ambil hak suan setengah-setengah tu, kat orang tek sikit-sikit kan tak ada apalah. Tak ada pun nak luak ni. Hak bahasa hak duit ada lah. Tak ada luak. Kita kat orang tek, orang caunai tu lah. Bagi orang hak ada apa panggil orang kerja dengan dia tu, beli manis, beli apa, alhamdulillah orang awak dah tu, alhamdulillah ada apa bagus nah tu. Bagi orang ada mula lagi, berilah. Kepada orang hak bawah kerja kita, kepada dia manis, gula, lauk dia buka puasa. Maka alhamdulillah kalau kita boleh buat kecil tu bagus. Itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa bulan Ramadan, Nabi lah seorang yang kuat bui. Kalau biasa bui 10 kok, 100,000 masa bulan Ramadan tu. Atau Nabi sendiri tu yang kepada kita tu kuat bui. Atau Nabi tu kaya kan dok li. Nabi makan watama yo 2 teh. Sehingga ada tak ada. Dalam seminggu tu Nabi makan watama dengan aswadain. Tapi panawi nak wi piano tu, Nabi ada wi. Kuat. Nabi kerja apa tu? Kerja dakwah so. Kira lepas pada yo itu dah dah. Tu tapi tu ada insya-Allah dah. Cuma atau kita ada, kita tu ada boleh kita wi dah. Dan akhir sekali insya-Allah Subhanahu Wa Taala bagi siapa yang ada orang yang lebih kaya ataupun orang ada orang yang ada anak kali yang mana-mana kata tu maka hendaklah ia tu wingit-ngit sikit kerja itu adalah sunnah juga tu. Kalau ia kerja biasanya kerja banyak je, kita luk je ya sikit. Kalau tak seluk je, tak boleh camping, tak boleh luk je, kita luk kerja ya sikit. Dia berarti jangan tengok no yang ni malah apa. Ya tak urut juga. Kerja hak banyak, kerja hak 10% tu, kita luk ada 8%, 7%, tapi tak bunuhlah kerja kita tu. Tapi kita luk. Itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah rahmah bagi tuai, bagi orang panggil caunai tu ataupun orang upah orang tu. Kalau you akik rasa hak akik air tu hak berat, akik 50 lit,
tinggal jadi 20 lik kerana itu ikutlah kita berehat macam mana tu we jadi kurang sikit kerja tapi duit gaji jangan kurang khabar kerja kurang ni duit gaji nak kurang sikit ada duit gaji kau tambah kau molek bonus tu we lah kalau dak susah sangat tu we pada bulan ni bulan lain tak ada we pun ikutlah tu dah itu adalah pesan daripada ustaz sekadar ni lah pada hari ni insya-Allah boleh kita make faedah sikit ataupun sikit banyak insya-Allah kita boleh beramal dengan perkara-perkara yang ustaz wi pada hari ini dan tidak ustaz tu sekadar royak ya royak orang yang petibat cing pecai cing tu itu adalah boleh labur kepada kita diri ustaz tak boleh labur ni ustaz boleh labur royak ya tapi orang yang labur boleh pahala sungguh tu iaitu kita orang yang buat apa yang ustaz royak tu maka billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.